Seismic Podcast. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam Seismic Podcast untuk tahun 2024 ini. Ini sebenarnya kita orang punya first episode untuk 2024. Kalau sebelum ni 2023, 2022, 1, 20. 20 ada ke 20 tentu PKP kot kat rumah. So 21 start podcast ni dan hari ni untuk first episode. Tapi special sikit untuk Seismic Podcast kali ni, kami bersiaran secara live. Secara langsung di KL Podfest PJ Pack Bandar Utama. Kita mungkin sebelum kita nak bagi tahu apa topik yang kita akan bualkan hari ni, saya nak cakap terima kasih dekat yang hadir hari ni yang bersama-sama kami. Dekat belakang ni sebenarnya kalau kamera tak boleh tunjuk sangat. Kamera boleh pen ke? Tak boleh kan? Kat belakang ni kita ada banyak audience untuk yang sedang menonton kita secara live. Ini kita punya KL Podfest ni first ever Malaysian punya podcast festival this year. Hari ini saya bersama 3 orang. Di sebelah kanan saya perkenalkan, ini dia Adam Syamil. Hello. Seorang influencer, content creator, singer, musician. Musician ke? Main muzik tak? Boleh juga sikit-sikit. Boleh juga sikit-sikit. Dan merupakan salah seorang kebanggaan orang-orang Sabah, Borneo. Mic tu boleh angkat ya, Sedam? Terima kasih Zaidi. Malulah Zaidi lah macam tu. Oi, dah bertukar pula suara dia. Okay, dan seterusnya di sebelah kiri saya, kalau rasanya yang tengok kat sini pun semua dah kenal dah. Ini dia, seorang bintang gadis. Orang kata, saya boleh katakan gadis Cina paling cantik dan sensasi dah sekarang. Terima kasih. Dah kembang dah hidup ni. Dah kembang dah. Ini dia Mek Yun. Ya, Mek Yun, saya. kalau semua kenal, semua tahu Mek Yun juga seorang content creator. Betul. Yang kata sekarang dah makin meningkat naik Mek Yun Hopefully Dan- grateful lah dengan saya Yes. punya orang kata perjalanan. Dia menarik pasal Mek Yun ni, kalau korang tengok konten dia, dia boleh kecek Kelantan. Oh, baik. Tapi kalau baik. kecek Kelantan kena ada subtitle pula. Ada subtitle Tak boleh lah, tak pula. faham nanti. Ada orang Kelantan ke? Ada orang Ada Kelantan ke? Kelantan ke? Tak Oh, tak ada. Orang Kelantan dalam video. Tengok dalam video. Ada video nanti. Okay, di sebelah kiri saya, ini juga salah seorang influencer, content creator yang saya dah lama follow. Saya dah follow diorang ni lama dah. Pada zaman PKP dulu. Waktu tak tahu nak buat apa kan, nak follow siapa Kita tengok siapa yang buat konten. Siapa yang buat konten. Ini dia Vika. Hello Vika, apa khabar? Hello. Khabar baik? Ya, Vika pun sama juga. Dan kita ada 3 panelis kita hari ni. Kalau korang tengok kan, sebenarnya kita nampak dah, kita ada Adam daripada Sabah, saya daripada sinilah, daripada Semenanjung lah, mewakili bangsa Melayu. Dan juga kita ada Mek Yun, Chinese, dan kita ada Vika daripada mewakili Indian. Tapi apa tajuk kita sebenarnya hari ni? So, tajuk topik podcast kita hari ni adalah mengenai what makes us Malaysian. Memang sesi podcast ni bahasa Melayu, tapi kenapa tajuk di English? What makes us Malaysian? 1, 2, 3, 4 kan? Sebab kalau kita orang tukar dalam bahasa Melayu, panjang tau. Nak letak kat poster tu susah. Apa yang menjadikan kita sebagai seorang Malaysia? Wah, 7 perkataan. Susah tu. Betul tak? Betul. Okay. Lupa mic sekejap. Dia ni tak biasa pula pegang mic. Jangan macam tu. Okay, sebelum kita start lah, mungkin kita nak start dengan Adam. Okay, Adam, maybe you boleh introduce yourself lah. Mungkin ada yang penonton kat rumah dan juga kat sini belum betul-betul mengenai siapa Adam Syamil ni sebenarnya. Okay, hello semua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Zaidi kerana menjemput saya. So formal bro. Thank you very much kerana sudi untuk menjemput saya untuk menjadi sebahagian daripada KL Podfest, Malaysia's very first podcast. Thank you very very much for having me, and thank you very much everybody as well. Thank you very much. Saya Adam Syamil. Saya sebenarnya dari Sabah. Jadi kalau mau cakap Sabah boleh jugalah kan. Kalau mau cakap Sabah boleh kalau kau. kalau mau cakap Sabah terlalu laju kami bercakap, jadi bagus kami cakap pelan-pelan lah kan. Okay, so saya dari Sabah, and tapi I always fly back and forth to KKL sebab macam aside from making contents, I also venture into singing, music, and currently under the WP Entertainment. I'm also a bilingual host. Yes, and very very grateful and thankful to be here, and it's nice meeting all of you. Ini kalau saya rasanya kalau orang Sabah tengok Adam kat sini kan, dia orang semua kenal. Tapi Adam, sebelum tu lagu yang you paling popular, yang mungkin orang kadang-kadang dengar lagu tu, but they are not sure siapa the singer. Cuba nyanyi sikit. Saya lah. Cuba nyanyi sikit. lagi. Okay, chorus dia macam ni. Balik-balik saya bilang rindu sama kamu, fikiran melayang macam tinggi langit biru.
Jangan lebih sangat. Nampak? Terima kasih. Bagi tepukan sikit. Sebab tu saya kata Adam ni dia kebanggaan orang Sabah. Tahu? Sabah proud. Suara pun sedap. Suara pun Masih, sedap masih. kan. Dan kita nak beralih ke sebelah kiri saya lah. Kita Ya, saya. Jadi daripada Sabah mungkin kita nak pergi ke Semenanjung tapi di belah-belah pantai timur. Oh. Betul ke bang aku punya? Betul dah. Baik dah tu. Betul baik dah tu. Okay. Okay, so pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Zaidi sebab jemput Mek Yun dan juga saya Smik untuk berada di Podcast Fest ni. Podcast Fest yang KL Pod Fest. Mek Yun sebenarnya dari KL tapi kampung dekat Kelantan. So sebab tu boleh kecek Kelantan. Dan kepada kalau siapa-siapa yang kenal Mek Yun seorang content creator. So Mek Yun suka buat content bersama dengan family. Dan Mek Yun share Mek Yun punya achievements, Mek Yun punya milestone semua. Dan juga Mek Yun kongsi rezeki juga dengan orang lain kan. And selain daripada tu Mek Yun juga seorang host. Yes. Dan ambassador. Oh, okay. Tambah yang tu lah. Ya. Mek Yun icon Universiti Mek Yun. Sebab tadi kita orang berbual pasal tu kan. So, itu antara update yang paling latest lah untuk Mek Yun. Yeah. Seterusnya kita ada Vika World. Dunia Vika. Yes sir. Hai semua orang. Nama saya Vika. Saya juga seorang content creator. Saya dah lama buat content. Saya start dari YouTube and then sekarang on Facebook, Instagram, TikTok. Kena ada lah as a content creator. Saya buat music video parody, saya buat short film, saya buat sketch. Semua all styles of content I cuba buat. And also I have my own clothing line. This is my clothing line, Rabbit Clothing. Saya juga I'm a actor as well. Movie star. Few movies saya dah berlakon. New movie last month kita shoot lagi satu movie. And then I'm a marathon runner juga. That's something I tengah try to pursue. I also buat stand up comedy. So semua ruang boleh masuk, I try masuk lah. Mana-mana ada success, I masuk. Grab it. Whatever opportunity saya kena create sendirilah. Betul. So sebab tu hari ni kita bawakan 3 orang ni bersama kita nak borak pasal topik kita, what makes us Malaysian. Tapi kita nak tanya sikit untuk Adam kan. Bila you start buat content Adam, waktu tu umur berapa dan apa content first yang you rasa macam mendapat perhatian ramai rakyat Malaysia? Okay, sebenarnya I started making video contents pada tahun 2016. And how I started was very simple sebab dulu I further my study at the University of Nottingham, Malaysia campus kat Semenyi. So I memang duduk kat KL for 4 years, for 4 consecutive years. So macam kalau I kat university tau, Zaidi, every single time kalau I cakap Malay, I will always try to maintain my Malay dialect, my Sabahan Malay. So macam kalau saya cakap macam sedia apa, saya cakap begini sajalah kan. Macam betul-betul saya di Sabah macam tu. So but the problem was not problem lah. The challenge was every single time bila saya cakap macam bahasa Melayu macam ni, I will always be presented with that one question of, which part of Indonesia are you from? Every single time. And sebenarnya benda macam ni dia telah berlarutan dari zaman ke zaman, from like friends of mine, like my aunties and my uncles who studied in Semenanjung sebelum ni, dia memang pernah mengalami situasi sebegitu. So daripada situasi macam ni, I actually started making contents on YouTube pada tahun 2016, where I distinguish lah how the Sabahans and Indonesians would speak. So pada tahun 2016 tu, that was basically my very first official video yang kira macam at that point 200k views within a day. That was like a huge milestone for me. And on top of that, kat Sabah tak ada banyak orang yang buat content. So for me that was something to be very very proud of, and that was basically the beginning of my journey lah. Oh, dan sebenarnya kalau kita tengok kan Adam, you buat content selalu dengan your nenek kan? Yes, betul. Dan sangat cute lah. I rasa the reason why I follow you that time because of your nenek, not because of you. No. Sedih lah. Tapi that's the truth actually. Sebab pada tahun 2017 Zaidi, after making music, lepas tu buat video content sendiri, lepas tu I realise yang my grandmother is funny. And sometimes
very annoying. So why don't I basically get the essence of a character dalam video? So kita cuba dulu. So the first video tu memang meletup terus. Meletup terus. I remember at that point of time I baru post video with my grandmother, Fasha Sanda. Reposted that video. Dia memang that was something that I was very very happy. Tapi pada masa yang sama juga I nak buat video dengan my grandmother to be able to, so that it becomes like I'm able to document my experiences, my memories dengan dia, so that one day when she's no longer in this world, at least I boleh ada memory dengan dia. Itu macam mana permulaannya, Adam. Kalau untuk Mek Yun, Betul. macam mana Mek Yun? Mulanya video, mungkin Mek Yun start dengan video yang lain. Tapi satu video yang Mek Yun katakan, yang boleh dikatakan ramai orang macam, siapa dia ni? Siapa Mek Yun ni? Okay. So fun fact sebenarnya, Mek Yun tak expect pun, tak plan pun nak jadi seorang content creator. So masa tu PKP, MCO, okay. So Mek Yun relax santai dengan brother Mek Yun punya abang Abewi tu kan. Tengok Abewi, lepas tu Mek Yun kecek lah Kelantan, tapi post dekat Instastory je, dekat IG story. So Mek Yun sajalah kacau dia kecek Kelantan. Lepas tu Mek Yun guna satu perkataan dalam dialek Kelantan ni, pleting. So pleting tu maksud dia straw. Okay, so pleting, okay. So masa tu tak ada apa lah, Mek Yun macam okay, macam biasa sebab buat Instastory je kan. And then esok pagi tu my friends, a lot of my friends macam call Mek Yun, you tahu tak you macam tengah viral kat Twitter. Macam kenapa ya? Like aku buat apa ni? I don't remember doing anything wrong ke apa kan. So Selalu kalau viral kat Twitter dia macam menakutkan. Menakutkan buat apa ni? Rupa-rupanya orang kata so Mek Yun punya ex-classmate, dia screen record Mek Yun punya Insta story tu, dia post dekat dia punya Twitter. Dan dia kata something macam pernah dengar tak orang Cina kecek Kelantan apa semua, comel kan something. Lepas tu dapat banyak sangat retweets and shares kan. So macam wow, okay. And then people started following me. And then Mek Yun daripada situ bermulalah Mek Yun masa fikir nak letak nama apa nama glamour sikit. Waktu tu belum letak Mek Yun lagi. Belum masa tu ada yang letak Yuyuns lah, tapi macam Yuyuns so macam okay, Mek Yun, something that represents Mek Yun kecek Kelantan kan, sebab Mek is macam panggilan untuk wanita dekat Kelantan. So Mek Yun, so dia start daripada situ. Dan daripada situ Mek Yun grow Mek Yun punya social media. Dan tapi Mek Yun still, sebab Mek Yun fresh grad kan, masa tu fresh grad, Mek Yun ambil course electrical engineering. So rasa macam okay, tak apalah, give it a try in the entertainment industry for 1 year. Sebab masa tu PKP kan, nak cari kerja pun susah. So I just give it a go. Then Mek Yun rasa okay, after dah 1 year Mek Yun nak try juga try in the corporate world lah kan. So Mek Yun kerja full time. Tapi time tu lah Mek Yun macam macam tak boleh go, because my passion memang towards content creation. So dari situ Mek Yun fully fokus kepada industri ni. And daripada situ Mek Yun belajar macam mana nak grow Mek Yun punya social media, create more contents, and orang pun suka. So yeah, here I am today. Yes. Tapi untuk Vika macam mana? Vika, I rasa you dah lama. I dah lama. You dah lama sebab you waktu PKP you bukan fresh grad. Bukan fresh grad. Dah lama bro. Tak tayangkan bro. You start macam mana Vika? I used to masa I kecil standard 4 dulu, that was my first video I edit. So that was my standard 4. I memang minat buat content standard 4 kecil. Standard 4 is berapa tahun? 9. It's gonna be it's for standard 4 punya standard lah. Standard 4 standard lah. I ingat lagi video pertama I buat, sebab I'm a huge fan of Eminem. So I suka lagu rap kan. And then I buat music video, and then I pretend to be Eminem. So I buat music video sendiri lah. That was my first video. And then masa high school, also fun fact, Adam, you know that we were in the same high school? Which high school are you from? What do you mean? High school or university? High school. Sekolah menengah. Sekolah menengah. I studied in KK. Oh, KK. You bukan sarjana?
Bukan. Oh, Bukan. member tipu. Maybe apa tahu somebody that look like me kot. You know, Probably like, lah, probably kan. Oh, I kena. I baru- Tolong lah Zaidi. kena I call member. tak, I baru macam Kena scam macam mana diorang boleh kerja Tapi kalau tak salah sekali? I ada saudara je yang sekolah kat sana dulu. Oh, mungkin muka Saudara. sama Betul ke lah, apa I ke. rasa. Kan, Sri Petaling. Betul yang Sri cerita Petaling, itu betul. kan. Betul lah, Ha-ha. betul. I have a cousin. Does he look like you? Tak. Tak. Then apa member aku ni? Forget about it. Okay, so anyways, Anyways. high school lah, sekolah Yeah. menengah is the first time I buat, my minat is music. I suka buat lagu rap, I suka tulis. Tapi YouTube channel masa tu flop lah sebab tak ada bakat kan. So I mula as a musician and then I rasa macam mana nak grow. And I remember masa tu I hantar music saya ke Hits FM lah, Fly. Wah, Tapi you hantar. semua tak reply. You hantar waktu tu dalam CD ke apa? Email. Oh, email. Otak. Tapi email tapi mixing tak buat, mastering tak buat. Teruk, memang teruk lagu Tapi dia. waktu tu masa tu mesti video macam ni Tapi masa tu I rasa ni aku paling hebat best aku pernah buat ni. hebat ni. Gempak gila So semua tak reply. So I rasa macam mana nak create my own audience. Mhm. So masa tu that was when I realised YouTube masa tu still muda. Tak ada banyak content creator kat sana. So I rasa comedy is the easiest way to dapatkan orang. So I started a brand new channel, nama dia Vika World. So sebab saya nak my own dunia, nak buat apa benda saya nak kan. And I started doing comedy and masa tu banyak orang view dia banyak. Then I realised this is a good part. So I started experimenting lah. Masa tu video prank is a big thing. Yeah. So I buat video prank, video sampah lah masa tu. And then the first video breakthrough video saya is it's like a rant video. Masa tu juga kalau you buat video complain, orang suka tengok benda-benda macam tu kan. So I buat 10 reasons why I hate living in Malaysia. That video viral, my first viral video. Then I rasa this is my thing lah. I kena complain banyak lah. Masa senang dapat views. Tapi I kena counter juga. So my next video was 10 reasons why I love living in Malaysia. Tapi views tak banyak. So that was when I started experimenting. I started I buat skit pendek-pendek. And then now masa I tengah buat my degree, I did my software engineering. And that was when I realised I buat internship dulu. I realised ini I tak boleh kerja kat office work, office job. I like to create stuff. So that was when I realised lepas graduate I buat full time, I register company. And sampai sekarang I'm doing full time lah content creating. So orang kata because of your minat lah kan, your I passion minat kan. until sekarang if I don't see myself doing other things. Nice. So Vika, you pun ada like music yang you produce pun ada juga. Yes, I buat. So you rasa sekarang like now kan after 7 years I tanyalah, you rasa you sekarang ni adalah sebagai apa? I think I call my position saya sebagai content creator sebab dia semua cabang dia boleh sentuh. Tapi my ultimate goal is to be a movie director lah. That's where I'm tengah pergi lah. So siapa nak buat funding Ni please tiga lah. ni. Ni. Saya ada Kita banyak orang cerita. kita boleh kita jadi orang tiga boleh lah. Watak Watak. Watak of course. watak kecil-kecil je. Watak kecil walaupun Asalkan ada. Extra. Extra. tak nak extra. Tak nak. Tak nak. Okay, double. Double. Cameo ke apa ke boleh lah. Aku double extra. Oh pandai Okay, so hari ni yang kita nak buat betul-betul hilang lah Adam yang tadi tu. Okay, kita nak tanya pasal hari ni kan. Tajuk kita sebenarnya kita nak sentuh sikit pasal social media dan macam mana kita ni maintain the unity among Malaysian. Dan you guys kat sini represent orang kata content creator, influencer, macam mana korang buat kan. Kita nak berbual lebih lanjut pasal tu. Boleh tak Adam, you bagi 2 perkataan yang menggambarkan orang Malaysia? Apalah I duduk kat sini kan. Ha-ha. I mula. Okay, kalau macam 2 words to describe Malaysia, I would say Malaysia is known for our hospitality. Okay, first is And hospitality and warmth. warm. Okay, Yeah. Mek Yun, 2 perkataan untuk orang-orang Malaysia. Saya cakap pasal orang Malaysian bukan Malaysia. Okay, ni ialah yang kita guna hari-hari lah. Weh. Weh, Weh. okay. Weh dengan lah. Yang tu Okay, dua. Okay. I selalu bagi jawapan ke? Tak. Betul je. I macam ragu-ragu tu. I terus cari pintu. Vika macam mana? 2 perkataan I think penyabar. Penyabar? Malaysian sangat sabar. Okay. Dramatic. Dramatic. I Dramatic. rasa orang Malaysia sangat dramatic. Lama Sumek you punya saya jawapan macam tak salah apa, je. Dia tak ada Dia salah bunyi pun betul. Dia tak ada salah betul. Cumanya sebab saya nak tahu 2 perkataan tu sebab kita nak bincang sekejap lagi. Lepas tu kita nak relate balik. Betul tak apa kita borak ni kan? Tapi
sebagai kita dah tak adam tepi lah kata sebab nanti syukur. Asyik tanya dia dulu kan. So kita tanya sebagai Mek Yun sebagai seorang yang dikenali di konten dikenali di social media, pengikut you boleh dikatakan abang kata rakyat Malaysia yang pelbagai bangsa, ada Malay, Chinese, ada Indian dan saya rasa orang kata Sabahan, Sarawakian semua ada follow you kan. Jadi orang kata macam mana you sebagai content creator yang you pernah buat konten yang berkaitan dengan kita punya semangat satu Malaysia ni, like unity kita ni, apa yang you pernah lakukan dekat your content? Okay, kalau orang yang follow Mek Yun akan tahu Mek Yun punya content Mek Yun cover almost everything lah. Kalau she's trying my best kan. And also kalau setiap perayaan ke Mek Yun akan buat juga content, because my neighborhood is memang satu Malaysia. Sebelah orang Melayu, depan orang Cina, sebelah lagi kebajikan anak yatim orang India. So kalau Deepawali Mek Yun akan pergi. Kalau Hari Raya pergi rumah sebelah, pergi depan Chinese New Year kan. So jawab soalan Zaidi tadi, antara konten yang selain daripada tu juga Mek Yun sebenarnya ada satu community called Mek Yun Community. So apa yang kita buat is kita akan berkongsi rezeki lah dengan orang-orang yang susah dekat luar sana. So ni Mek Yun pun rasa sangat touched sebab Mek Yun rasa time ni there was one time yang macam Mek Yun you know what, jom kita memberi dekat orang yang golongan dekat gelendangan dekat sekitar KL lah. So Mek Yun rasa macam maybe tak ramai sangat kot yang join ni kan, sebab maybe busy. Tapi rupanya bila sampai tu, bila tempat nak berkumpul tu, nak dekat almost 30 orang juga yang join. And dalam 30 orang tu ada semua Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, ada semua. Ada yang sampai dari Seremban datang naik bas nak join Mek Yun Community. So so daripada situ Mek Yun influencer. Daripada jauh-jauh datang naik bas kan, just to be with all of us lah, just to be with Mek Yun dengan Mek Yun punya community. Dan daripada situ Mek Yun pun nampak macam wow, it feels very united. And then kita sama-sama jalan sama-sama bagi nasi lemak. So kita orang bagi nasi lemak dah dekat golongan yang susah dekat luar sana kan. And then lepas tu bila Mek Yun pun jom Mek Yun nak belanja lah, semua orang makan. Tak ada seorang pun I nak balik dulu tak ada macam tu. Semua orang join duduk satu table. So that is content Mek Yun yang Mek Yun rasa, antara content Mek Yun rasa macam wow, like we are all very united. Tak kira bangsa, walaupun Mek Yun ni orang Cina kan. Sebab saya rasa kalau kita nak buat content kan Ahmad, macam Mek Yun kata sebab Mek Yun ni orang Cina, sebenarnya kita lebih perlu position diri kita orang sebab kita ni Malaysian. So sebab I rasa dari konsep yang macam tu sebenarnya baru kita boleh grow the relationship between Malaysian kan. Sebab kalau kita kata kadang-kadang bila I tengok orang macam agak terkejut, dia orang Cina tapi macam ni, contoh kan, orang Cina tapi boleh cakap Melayu. I rasa macam bila benda tu I rasa macam kenapa nak heran macam tu kan, sebab dia memang Malaysian, we are Malaysian. Betul. So tapi benda tu betul lah, dia slowly kan kita sebab tu dengan adanya orang-orang yang kat sini kita dapat tarik orang ramai untuk faham erti unity tu. Tapi mungkin kita ada berbeza pandangan dan pendapat. Itu of course dalam family pun, adik-beradik pun saya rasa kalau asyik gaduh juga. Confirm kita ada preference kita sendiri. Tapi mesti ada cara juga kita nak kekalkan unity tu. Tapi kalau untuk Vika macam mana pula? Apa yang you rasa macam like apa yang you buat di social media dan apa sebenarnya konten macam mana besarnya social media ni untuk maintain the unity among Malaysian? Untuk saya, I think saya guna platform saya untuk showcase more of kaum saya. Because I think bangsa India, I think in Malaysia is paling tertindas. I think it's a known fact kan. And the first thing you think about Indians is gangsterism, alcohol. That's the first stereotype. So saya gunakan platform saya untuk tunjukkan to the rest of the Chinese, the Malays and semua Malaysian yang orang India bukan saja yang ni. Kita juga ada bakat, kita boleh buat ni, kita ada creativity. So kebanyakan video saya I always have the message to show that Indians are not as bad as you think they are. In fact last year, 2 tahun lepas punya Merdeka video, that video went viral. Buat lagu rap dengan Syed Saddiq semua. I tak tahu if you've seen or not, where kita rap tentang struggles of orang India.
And then the exciting thing yang menarik kan, the comment section you see banyak from people from different races. Dia orang macam you ada this kind of problem ke? It's still new for them kan. So dia macam dia membuka mata lah. I think for me, I sentiasa believe that conversation is the key to solve everything. Sebab kat Malaysia, let's be honest, still ada banyak masalah juga. So the content ni dia boleh unite people tau. And then you see the comments, you see the Chinese replying, the Malays replying, all we are talking, and I feel like macam matlamat tu dia tercapai lah. So I guna my platform untuk to showcase kat orang yang okay, this is bangsa saya, this is our religion, our culture, and then macam tu lah. I guna my Basically platform. you nak educate orang lah kan. Educate orang, that's the word. Kan? Ya, betul. Sebab the right people untuk educate orang yang luar, macam contoh macam I boleh educate orang yang bukan non-Malays mengenai culture I. Betul. Tak, kan macam Mek Yun boleh educate macam mana Chinese kat Kelantan, macam kehidupan ataupun your culture. Memang Mek Yun adalah orang tepat untuk buat benda tu. So memang orang kata platform social media ni dia sepatutnya digunakan sebegitulah. Dan macam Adam pula, kalau Adam Sabahan Sarawakian, I rasa your struggle is a bit different. Macam you know like macam dekat Sabah dengan Sarawak ada banyak etnik, agak susah sikit macam nak you know like nak showcase dekat orang ramai, nak bagi tahu inilah kami dan sebagainya. Adam, apa yang Adam macam like your matlamat dan macam mana you buat benda tu? Okay, like for me juga, I think it has there is lack of representation of Sabahans and Sarawakians, East Malaysians on social media, especially bila baru mula in 2016. There were really macam a lot of lackings when it comes to representation. So macam one of the things yang kita selalu macam menghadapi lah sebagai seorang orang Sabah dan orang Sarawak ni is that there is this mentality by a certain group, like a minority group in Semenanjung, minority, I wouldn't say majority, yang memikirkan kita masih tinggal atas pokok, kita tak ada airport, kita tak ada jalan yang betul, we are not, because, so, I started making contents about, ini sebelum I buat video dengan my grandmother lah. If you remember, I buat video yang di mana saya memberi perbandingan di antara how we Sabahan speak and how Indonesians would speak. So that is actually part of a form of educating people. Macam kita nak bagi tunjuklah that we are actually different from them, and at the same time kita juga buat content pasal correcting people's perception about Sabah and Sarawak, because a lot of people think that we are uncivilized. We might be underdeveloped, but we are not necessarily uncivilized, and we are definitely not uncivilized. So bila I baru start buat content in 2016, the first 12 episodes was basically about correcting people's perception. So if you take a look at the videos that I made on YouTube, I actually started an episode yang dipanggil Get It Right. So every single video yang I buat tu, matlamat dia untuk to give value to people, untuk bagi pengajaran, to basically with hope that people would be able to get it right. And I feel like video tu memang ada juga dapat kecaman, tetapi for the most part, I was able to gather and unite people from Sabah and Sarawak, and dia macam very grateful sebab I basically represented my community untuk bagi tahu yang we are not like this, but we are also like this. I think we basically experience the same struggle dengan Vika juga, tapi maybe on a very different landscape. Tapi tadi you ada bagi tahu yang social media ni it's a very powerful catalyst of unity. I pun rasa juga yang sudah ni social media ni dia merupakan pemangkin untuk yang sangat berfungsi dan penting untuk menyatupadukan everybody, untuk menyatupadukan rakyat. Sebab sebagai contoh pada tahun 2021, so di Sabah dulu pernah dilanda satu peristiwa yang sangat ngeri lah, which is a mud flood. Affected, ravaged my community in Penampang and in Kinarut. Okay, and there so many losses, especially property and valuable items and whatnot. So I basically took that opportunity untuk cuba untuk mengumpul dana bagi membantu community saya in Penampang and in Kinarut. So the target was we wanted to amassed 50,000 ringgit in 7 days. Okay, tapi in just 72 hours we were able to amass from a single platform
on my social media, we were able to amass over RM250,000. So I realized that social media is actually a very powerful tool for connection. It empowers connection, it empowers relationships, and I feel that if we use it right, we can actually change probably not the world, but our community. Bila kita sebut social media tu, dia ada banyak kan. Dia ada Facebook, dia ada Instagram, TikTok, YouTube, even WhatsApp is considered social media kan, sebab all the news is there kan. So saya rasa the reason kenapa kita sebagai rakyat Malaysia sekarang tambah-tambah mereka content creator ni perlu memikirkan bagaimana caranya menggunakan social media dengan betul, kerana kita semakin hari kita berhadapan dengan dunia cabaran dunia baru. Kita dah ada banyak lagi teknologi datang. Baru-baru ni pun datang pula AI, macam contoh Vika cakap tadi dulu study tak ada Dulu benda mana tu ada kan. ChatGPT semua. Kita manual lah. Pergi library. Sekarang everything is on the internet. Yang merisaukan bila ada yang kata generasi muda ni ataupun orang-orang ramai dapat info ataupun fact yang salah kat social media. Sebab tu perlunya ada orang-orang content creator ni lah. Tapi kan kita nak tanya jugalah kan, korang sebagai rakyat Malaysia kan, yang you rasa apa dia tentang satu perkara pasal Malaysia yang kita takkan jumpa pun kat luar negara. Macam Adam selalu kan jalan-jalan kan Adam. You rasa tengok jawapan ke? Tak ada jawapan. Macam you rasa kan macam kita ni Kita semua datang dari hati tau. Itu. Tengok apa tu? Tengok note. Okay, Adam, you rasa kita ni kan macam you lah, you kata I mean kita faham dari segi struggle you guys buat content, tapi kita sebagai rakyat Malaysia ni, kalau kita positionkan diri kita sebagai rakyat Malaysia, apa yang tak ada dekat luar negara yang hanya Malaysia je ada, Adam? Yang Malaysia je ada. It could be positive thing ataupun negative, boleh je, tak ada masalah pun. Okay, if we were to look at it on a very positive perspective, I think benda yang macam kita ada, yang lain tak ada, is Malaysia sebenarnya merupakan sebuah negara yang berbilang bangsa, tradisi, kaum. And I feel like ini macam jawapan garangan. Ini SPM Tak, I baru je fikir. Baru terfikir? Baru je fikir. Jangan tengok. Tapi in all seriousness, I think it's a wonderful thing. Sebab if you go to many countries, you are unable to have this kind of perspective. When you take a look on your left, you have Indian. And then when you take a look on your right, you have Chinese. I think that when it comes to unity, Sabah and Sarawak best exemplify that. Sebab you boleh nampak je macam kat kantin, mamak semua, you can see people of different races coming together, and I feel that it's such a beautiful observation. Betul. I selalu nampak komen-komen sebegitu yang akan kata dekat Sabah benda ni benda biasa. Contoh lah kalau kita tengok perkara yang macam satu Malaysia yang sedang bekerja ke apa, macam berkawan ke apa, orang Sabahan sore kan komen ini benda biasa di Sabah, ni benda biasa. Dan tapi benda tu yang kadang-kadang saya juga cemburu tau. Kenapa kita ada persepsi yang macam saya cakap tadi, kenapa nak pelik benda tu berlaku? Sedangkan kita memang kita satu family lah, kita rakyat Malaysia kan. Tapi benda tu orang punya pandangan, perception, mindset yang kenapa benda tu berlaku? Macam mana dia boleh macam ni? Kenapa macam tu? I nak ceritakan satu benda. I rasa kalau nak tengok perpaduan unity kita ni kan, you guys boleh pergi ke hospital tau. I selalu hospital sebenarnya. Hospital sebab kalau you pergi hospital kerajaan lah, janganlah you pergi hospital yang bersalin bayar RM20,000 memang duduk first class tu lain macam lah kan. Itu dah you dah T20 punya cerita. Kalau you pergi hospital kerajaan, I pernah pengalaman, I selalu hantar my mum memang 3 bulan sekali check up doktor. Sebab my mum ada masalah dengan buah pinggang sikit. So saya setiap kali datang dekat hospital kerajaan, saya akan tengok tau macam mana rakyat Malaysia ketika itulah you akan nampak ada pelbagai rakyat Malaysia, bukan Melayu, Cina, India sahaja, lain-lain semua ada. Dan waktu tu you akan nampak sebenarnya kat hospital ni waktu tu adalah waktu orang kata keadaan di mana orang tengah orang kata momen yang low tau, tak sihat, perlukan bantuan berjalan. You akan nampak Chinese auntie tengah atas dalam orang kata kursi roda. You akan nampak uncle Indian dengan anak dia bawaan tak sihat macam tu kan. So you akan nampak benda ni dia berkumpul dekat satu tempat yang sama untuk mendapatkan fasiliti dan pertolongan yang sama. Tapi pertolongan tu bukan hanya daripada hospital tau. I selalu nampak, I akan nampak turun ada satu teksi tu turun, lepas tu turunnya seorang auntie Cina, tetapi driver teksi tu adalah uncle Indian. So waktu turun, uncle tu akan uncle tu akan bawa papah dia kan. Lepas akan ada seorang abang Pak Guide Melayu ambil bawa. So I rasa benda tu kan, I rasa macam I tak tahulah, I rasa macam heartwarming kan? Heartwarming benda tu.
memang benda tu kata tak perlu pelik, tapi I rasa kan memang benda tu agak macam susah kita nak nampak Betul. kadang-kadang kan. Kalau Mek Yun macam mana pula? Oh, okay. Mek Yun ada pengalaman juga. Mhm. Tapi pengalaman lain sebab ada satu masa tu kereta Mek Yun tayar pancit. Mhm. So apa lagi I had to like Mek Yun kena stop dekat tepi jalan kan. So macam alamak mati lah, macam mana ni kalau tak ada orang tolong kan. So panic, tapi at that point tak sampai macam 10 minit abang-abang Grab rider stop dekat tepi. Lepas tu ada Melayu, Cina dengan Indian yang tolong Mek Yun. And then diorang siap macam sekali tau, diorang nak macam discuss. Okay, ni nak buat ni. Discuss. Kau ke aku? Oh. Dia tolong ke atau dia nak tolong? Tak ada. Tolong. Diorang macam nak are tolong you ke nak try, okay? Sebab ada yang kereta pun yang stop yang macam okay ke, sebab nampak perempuan kan yang Mek Yun pun keluar. Sebab dia macam dekat tepi highway macam tu tau. So rasa diorang pun kesian lah, ni kenapa perempuan ni macam lost je kan. So diorang sekali diorang macam bekerjasama untuk tolong orang kata repair tayar tu lah kan. Dari situ macam like so sweet. Sebab and Mek Yun tahu yang sebenarnya ini bukan Mek Yun seorang je yang experience benda ni. Dekat luar pun kalau korang tengok kan, kalau ada accident ke apa, confirm ada je abang-abang Grab rider yang akan tolong. Tak kira lah kalau kita, sebab Mek Yun ni Chinese kan, so diorang tak kisah pun. And kalau kalian tengok dekat social media, ada je yang viral yang kata, walaupun uncle tu orang Indian, yang Indian guy yang accident, tapi yang Melayu Cina pun tolong je. So daripada situlah yang Mek Yun nampak macam wow, like actually Malaysia people are very like beautiful, and it's very heartwarming untuk tengok lah. Tapi kalau satu perkara yang you rasa tak ada dekat luar negara, yang ada di Malaysia adalah apa? Kedai mamak? Tak ada. Kedai Tak ada mamak. kan? Kedai mamak. Kita kat apa hari tu pun tak ada kan? Dekat mana? Kedai mamak. Tak ada kan? Kedai mamak. And kedai mamak adalah I rasa satu kedai yang kita boleh tengok semua races ada kat situ Betul, kan. Memang betul. kedai mamak memang hanya di Malaysia kan? Yeah. Kat Singapura ada ke? Ada. Tak ada kan? Singapura ada? Mungkin ada tapi nama lain. Mamak. American. Backpack. Okay, Vic, you macam ni. You rasa lah kan, apa dia satu benda yang ada di Malaysia tapi tak ada kat luar negara? Tapi yang you rasa tak kisahlah, negatif, positif pun boleh. I rasa yang jawapan you dah ambil tadi lah. That's my only answer I dapat. Now I like kena fikir yang lain pula. Tapi I rasa kat Malaysia kan, it's the only country, sebab I travel around, lepas pukul 7, 8 semua you cannot go anywhere. It's semua kedai tutup lah, tempat makan tutup. I think Malaysia is one of the only place yes. sampai pukul Betul. 3 pun. I twist your Yeah. answer. Mana pukul 3, pukul 4 pun you lapar, Betul. keluar, let's Ada. go. You pergi Australia bro, pukul 6 semua tutup. Perth 5 tutup. 5 tutup Kita pun nak claim pernah pergi Australia. Nak bagi tahu hashtag. Tapi memang betul. So I think that's a very nice thing about Malaysia. Mm-mm. And 24/7 you can go out, you nak pergi party pun you boleh, you nak pergi makan pun boleh. Everything is there. Betul. Okay, kalau kita ni kan berjumpa dengan orang bukan Malaysia lah. So like dia tanya you ni apa? Like how you describe yourself as Malaysian? Instead of by not telling them that I am Malaysian. So I like macam you guys describe diri you korang yang korang dalam Malaysian. Depending siapa yang tanya tu. Depending siapa tanya. Siapa yang tanya? Orang apa? Orang Indonesia. Dia tak tahu. Tak adalah, mungkin kalau orang tanya you guys pergi luar negara travel kan, mungkin dia akan tanya you ni orang apa, like where you from, Without mentioning the word Malaysia. without Where you from lah. maybe like where you from, you Malaysia, tapi dia akan macam Malaysia apa tu, Oh, dekat simple. mana? I akan cakap I'm Malaysian. Kalau dia tak tahu, kalau dia macam boleh sikit, you know Singapore? Sebelah. Tapi kan kalau Mek Yun, based on Mek Yun experience lah, kalau orang tanya kan, where are you from? Mek Yun akan cakap Malaysia. Straight away confirm dia akan macam, oh Malaysia, I love that country. And macam yeah, you should come. And I'm like, I really love that country. Ada yang macam walaupun diorang daripada macam Mek Yun dari dekat atas cruise lah masa tu kan. So kita orang pergi Singapore. Ni kat mana? Orang apa yang jumpa yang dia love that country tu? Diorang dari Australia. Australia. Okay. Then diorang macam I love that country. Diorang siap nak macam transit dekat KL sebab diorang suka. Spesifik tanya, hey you know this shop, yang tanya Mek Yun restaurant, macam this famous restaurant lah. Diorang pergi stop di situ semata-mata nak makan dekat kedai tu. So, Mek Yun tahu tak kedai tu?
Tak. Tapi kan, Jujur lah tak tahu. Itu Tak masalahnya apa, orang itu Malaysia. masalah Zaidi je. nak Kita tambah tak sikit. tahu pun kedai mana best. Zaidi nak Tapi tambah semua sikit. orang tanya, okay. I pernah pergi pula. Burger lah. Inilah Baini kalau terlalu sabar kan. Semua kasih balik. Okay, I pernah pergi like multiple countries. Yeah. Especially kalau you pergi macam like the street market and you nampak uncle-uncle jual, dia akan tanya, for example, where are you from? Kalau dia cakap macam kalau kita cakap Malaysia, dia akan cakap, oh, Petronas Twin Tower. You know, things like that. Dia macam mention famous landmarks and basically trying to associate you and the famous landmark macam tu. I see. Wah, your experience semua bagus. Mine semua lain. Okay. Semua Mine opposite Cuba lah. bagi negatif satu lah, Vika. Selalu I think I attract negatif. Tak tahulah. Sebab I jumpa you orang absorb negative. Dia pukul terus. You mana mention? you mana I say Malaysia? Oh, MH370. Oh, 1 MDB. MH370. Oh, this bad Oh my things. God. I tak tahulah. Seriously? Yeah. I think banyak warga negara from not from Malaysia. I think MH370 it's the first thing orang yang I jumpa lah. I see. So I need to follow you guys Sebab mana-mana. Sebab I nak jumpa Mungkin orang China you juga. jumpa orang apa? Yang ni I think Dia jumpa Australian. banyak Australian juga. Australian. Australian. memang- Australian. Yeah. Tapi that's the first impression lah. Okay. Yeah. Kita main masa mencemburui jealous. ke, Tapi lagi tak apa. Tu lah tu. Boleh tambah lagi 1 hour ke? Tak boleh Organizer tak boleh Okay, tak apa. Tapi kan kita nak tanya, sebab kita asyik bercakap bahasa Malaysia ni kan. So apa benda perangai orang Malaysia ni you rasa macam tolonglah improve sikit orang Malaysian? Stop spreading negativity Cik. and hate. Especially kepada keyboard warriors. Sebab sekarang kalau tengok especially kalau social media, banyak keyboard warriors. Bagi keyboard warriors ni, diorang kerja diorang behind the phone and just tapi diorang tak tahu benda tu sebenarnya memberi impak yang besar kepada orang yang terima komen-komen negatif tu kan. Ada yang commit suicide, depression because of that. Social media ni ialah satu tool yang sangat powerful, antara medium yang sangat-sangat powerful kat luar sana. Betul. So daripada you know like keep on spreading all this negativity and all that, why don't you be more kind and you know spread like more positivity dekat orang dekat luar sana. Okay. So we can all be in a better place. Vika? Benda yang stop lah Malaysian. Tolong Stop lah. I think Malaysian, sebab saya buat video comedy kan. So from a comedian point of view, stop being so sensitive lah when it comes to jokes and all. I think it's okay to gelak at jokes. Not everything, tak payah serious sangat with a lot of things. And I think as a nation, kalau kita tak serious sangat, I think will be better lah for the nation. Okay. What makes Malaysian sebenarnya, Adam? What makes us Malaysian? Probably the food that we eat, the tradition that we practice, the people around us, the beautiful people. So I think that is something that nobody can take that away from us. Of course, ada banyak benda lagi that we can improve. Tapi ultimately, I think we are doing pretty well considering that, you know, a lot of countries are struggling when it comes to unity. I feel like Malaysia is, you know, on the right path. Yes. Okay, Mek Yun. Bagi Mek Yun, perangai. So perangai ni yang buat kita satu Malaysia sebenarnya. Betul. Contohnya power of the hand. Kan? Semua orang kalau macam ni, everyone semua kereta akan stop. Kalau pergi dekat Thailand ke apa, tak kisah kan. Perangai. So I think perangai macam that and on the way. Kalau on the way, kau kat mana ni? Aku on the way. Tapi still macam tengah dekat rumah lagi. Dekat rumah. So I think perangai kita yang makes us like one Malaysia. For me, I think I rasa tolerance lah. Kita ada banyak tolerance. Kita tolerasi antara satu sama lain. Which is you see kat America semua, you see the fight is lain macam. Kita we still tolerate each other and I think it's a very good platform lah, I rasa. Yep. Sebenarnya saya rasa Malaysian kita adalah mempunyai pelbagai ragam. Itulah menjadikan kita Malaysia lah. Kalau kita tak ada ragam ni, kita tak akan dikenali sebagai Malaysian. So Malaysia saya rasa warna-warni lah. Saya panggil dia warna-warni. Sebenarnya kalau kita boleh panjangan, tak boleh panjangkan. Boleh. Okay, sebab Adam melepas ada show Adam kan. Apa? Daripada ada show kat mana? Betul. Awak pun ada shoot kan? Ada shoot. Ada shoot kat mana? Tak, I dengan you ada lagi show. Oh, ya kan? Okay, sekarang kita nak bukakan Q&A dekat semua yang ada kat sini. Kalau ada sebarang, if you guys have any questions, boleh tanya dekat the panelists mengenai topik kita hari ni ke, ataupun like dia about their own personal punya soalan, boleh juga kemukakan. What's your favorite Malaysian dish? Typical question yang sahabat tarifan
Oh. My favorite Malaysian dish. I think the question to answer that question is equally as hard as asking where to eat. Yeah. Because I think there's a lot of dishes that I'm a huge fan of. Tapi I think of course macam nasi lemak rendang, macam definitely cannot take that away from you. Can pick one only. If I can only pick one to eat for the rest of my life. Oh, I tambah lagi. I bagi teruk lagi. Maybe nasi lemak rendang. Wow. Maybe nasi lemak rendang. Mek Yun of course, Mek Yun punya favourite banyak lah. Tapi nasi dagang dengan ayam belau. Oh, sedap. Nasi dagang Kelantan ke nasi dagang Kelantan? Nasi Kelantan. Kelantan. Bo, kita orang Kelantan. Kelantan. Oh. Apa beza? Jangan tanya tu tak Orang tahu. Sabah apa beza Kelantan dengan Terengganu punya nasi dagang Mek Yun? Tak, ini legit punya question, I tak tahu. Tapi Mek Yun pun tak sure juga. Yang ni tak apa, nanti Mek Yun buat research. Ini yang buatkan kita Malaysia. Ya, Malaysia. Ya, nanti kita sama find out Semua benda semua find out. Malaysia. Bika, you Bika, you punya satu makanan. Saya bukan makanan, I think fruits. I suka durian. I think durian kat Malaysia. I setiap hari boleh makan, bro. Hari-hari. Hari boleh makan. Korang suka durian juga ke? Durian is the best thing in the world. Yeah, I love durian. Pulut durian and all that. Oh, Sedap. cendol durian kat Melaka. Oh, Oi. that's so good. Saya tak tahu. Saya tak ada relate. Sebab I makan durian, I just makan like 1-2 betul dah makan dah settle. Oh, you bukan Kenapa? Malaysia. You Kenapa? bukan I bukan Malaysia. lah, bro. If Not you Malaysian tak lah. suka So I durian, orang mana sebenarnya? Kalau you tak suka durian, you bukan Malaysian. That's the rule. Oh, ke? Tapi Betul, ada betul. je So yang like tak what suka. makes That's the rule. Malaysian, That's you the have rule. to love durian you lah. kena suka love durian. Yeah, it's a rule. You tak tahu ke? Aku rasa macam kena Kenapa macam siasat dah. sensitif sangat? Aku dah rasa macam kena siasat dengan lampu macam dekat aku. Tapi Ya, Zaidi Dah berpeluh dah ni. Zaidi sebenarnya suka makan apa? Kalau Okay, you can only pick one. Bika, I tak rasa semua, kalau kawan-kawan I tahu I suka makan apa. Apa? I bukan nasi goreng. Fried rice. Nasi goreng apa? Nasi goreng. Biasa? Ini nasi goreng. Oh, ini I Nasi goreng Pattaya. Nasi goreng. Nasi goreng rendang. Nasi goreng rendang ayam. So I rasa makanan Malaysia yang I rasa paling sedap adalah nasi goreng. So like you boleh pilih apa-apa nasi goreng you nak. Nasi goreng Cina, nasi goreng kadang-kadang kat kedai kan ada nasi goreng Melayu. I tak faham kenapa kena ada nasi goreng Melayu. So like tapi nasi goreng Cina kan memang ada kan, like yang memang yang very putih, yang letak orang kata apa, jagung semua tu kan. So I tak tahu kenapa dia panggil nasi goreng Cina. Adakah itu memang Chinese punya masakan, Mek Yun? Maybe Memang Chinese masak nasi goreng macam tu ke? tak, menu tak lah macam tu. juga. Menu dia macam Malay style, letak kicap, pekat. So Tapi I rasa nasi goreng kena perlu menjadi Tapi makanan Zaidi kalau Malaysia. ada satu benda yang tak ada kat Malaysia. Oh, dia sorry. Tak apa, cakap je lah. I nak bagi okay, tahu okay. makanan kita memang sedap. Tu je. Betul. yeah, Betul. Dan kita tak boleh nafikan, dan tak ada mana-mana negara pun akan nafikan makanan kita lebih sedap. Betul. I tak cakap macam tu sedap. Okay, itu sahaja untuk Seismic Podcast. Selalunya kita buat Seismic Podcast ni kalau kat office tak cukup 1 hour. Memang kita orang selalu sampai 2 jam. Wow. Tapi memang ini session kita 1 hour. But saya nak cakap terima kasih kepada Adam, Mek Yun, Vika untuk hari ini datang bersama kami di Seismic Podcast. Dan buat mereka yang menonton, boleh orang kata komen kat bawah apa lagi topik kita boleh bualkan, dan siapa lagi kita boleh panggil lepas ni untuk Seismic Podcast. Terima kasih juga kepada KL Podfest hari ini menjemput kami, dan kita akan ada sesi bergambar sebentar lagi. Tapi untuk yang ada dekat sini, later at 5:30 kita ada another podcast session which is show dalam bilik bersama dengan host Ahmad Lapsip, dengan dengan 2 orang guest, Linda On dengan Taizo. Diorang ni adalah bekas, boleh kata bekas ke? Diorang adalah penyampai radio, dan boleh jadi Linda On pun bekas penyampai radio lah. So diorang legend dalam radio punya industry. So if you like to stay, you can stay until 5:30 later. Dan thank you so much Adam. Thank you Mek Yun. Thank you Vika. Jumpa lagi dalam Seismic Podcast. Assalamualaikum. Bye.